Dan bila kita membicarakan tentang konsep burak cahaya, cahaya ni dia banyak jenis. Walaupun kita sebut cahaya atas dasar perkiraan ilmu dunia kita, kita belajar sains dulu, cahaya ada dua kan. Satu dipanggil cahaya hidup, satu dipanggil cahaya mati. Satu dipanggil visible light, satu dipanggil invisible light. Visible light, cahaya hidup ni, cahaya hak kita ni lah. Maksudnya dengan cahaya lampu kita boleh nampak benda-benda ni. Dengan cahaya matahari kita boleh nampak benda-benda ni. Ni visible light. Satu lagi cahaya mati, invisible light, yang kita panggil macam microwave, yang kita panggil radio wave, yang kita panggil X-ray, yang kita panggil gamma ray, yang kita panggil infrared, yang kita panggil ultraviolet dan sebagainya. Tu dipanggil invisible cahaya. Bila melihat keadaan hal tersebut, kita dapat tahu dah, walaupun kata cahaya, level, kualiti, mutu dan value hak kita sebut cahaya pasti tidaklah sama. Cahaya lampu ni dengan cahaya lampu Stadium Shah Alam, mana lebih kuat, mana lebih tinggi? Sama-sama lampu je, sama-sama cahaya. Agak-agak hak ni lebih kuat ke hak stadium lagi kuat? Hak stadium lagi kuat. Cahaya di stadium dengan cahaya hak TMB paling besar, hak mana lagi kuat? Hak TMB paling besar. TMB dengan matahari, matahari lagi besar. Bila kita tengok konsep ni, tengok dalam surah Taha, peristiwa Nabi Musa dipanggil oleh Allah dan diajak berbicara secara langsung dengan Allah di Al-Muqaddas Tua, lembah suci yang bernama Tua. Habis isu perbicaraan ni, Nabi Musa nak melakukan satu permohonan, permintaan. Apa permintaan Nabi Musa pada Allah? Dia nak tengok apa? Dia nak tengok Allah. Tapi mampu atau tak mampu, Allah datangkan cahaya. Dan cahaya ni bila kena pada gunung, kena pada bukit, apa jadi? Apa jadi kat bukit tu? Pecah, berkecah, musnah. Tu cahaya juga. Tapi bila kena bukit, cahaya tu dijadi dan diciptakan oleh Allah pecah. Kalau kita nak kata cahaya ni sama, suruh TMB bawa lampu dia hak paling besar, pi tanda mana-mana bukit dan gunung, kita tengok malam ni pecah ke tak pecah? Agak-agak pecah ke tak? Tak pecah-pecah pun Ustaz. Tak besar dah ni. Anda tak pecah nak buat lagu mana? Matahari hari-hari dah duk tanda, tak pecah juga. Tapi malam tu Allah datangkan sekali tu je. Ini membuktikan value, mutu dan nilai cahaya Allah yang buat tu lagi tinggi. Begitulah antara burak dengan Jibril. Walaupun sebut burak cahaya, Jibril cahaya, tentunya cahaya Jibril lagi tinggi. Di mana kita nak tahu cahaya Jibril lagi tinggi? Contoh, tiap-tiap malam kita buka jendela rumah kita. Bila kita buka jendela rumah kita, kita nampak makhluk-makhluk Allah, penciptaan-penciptaan yang Allah cipta sendiri dalam Quran, bukan? Bintang-bintang bergemerlapan, bulan, matahari. Bintang Allah cerita dalam Quran, bulan Allah cerita dalam Quran, matahari Allah cerita dalam Quran. Kita tengok cahaya bulan. Sebenarnya cahaya bulan yang kita tengok malam-malam tu betul-betul cahaya bulan ke tampanan cahaya matahari? Tampanan cahaya matahari. Bulan tak ada cahaya. Sebab itulah salah seorang filosof Islam, Ibn Sina kan, kita selalu duk menyebut jadilah diri kamu ibarat lilin. Jadilah diri kamu ibarat lilin yang membakar diri semata-mata nak menerangi orang lain. Ibn Sina berbeza. Dia kata jangan sesekali jadikan diri kamu seperti lilin yang membakar diri semata-mata nak menerangi dan mencerahkan kehidupan orang lain, tapi diri sendiri terbakar dan tersiksa. Tetapi jadilah diri kamu seperti bulan. Setiap kali dia bertentangan dengan matahari, dia sentiasa mendapat cahaya baru. Malam ni cahaya baru, malam esok cahaya baru, malam lusa cahaya baru. Ibarat yang dia bawa ni ialah bagaimana nak mencari seorang kawan. Carilah seorang kawan, anggap kita ni seperti bulan, kawan tu seperti matahari. Setiap kali jumpa kawan kita ni, ada saja ilmu baru yang dia bagi, ada saja benda baru yang dia bagi, ada saja rekomendasi baru yang dia bagi.
Jarak bumi dengan bulan 350,000 kilometer. Jauh. Kita bukan orang sains, bukan saintis. Yang ini direkodkan oleh ahli sains dan ahli NASA. Tak tahulah kalau jarak ni dah berubah, wallahu alam. Setakat yang kita tahu sebelum ni 350,000 kilometer. Dan cahaya ni boleh bergerak sejauh mana? Juga direkodkan oleh saintis, cahaya boleh bergerak 300,000 km per second. Duduk sini, satu saat 300,000 kilo cahaya boleh pergi. Satu saat. Bumi bulan 350,000 km. Ini bermaksud untuk cahaya bulan sampai kepada bumi tak sampai 2 second pun. Second lebih sikit-sikit je dah sampai cahaya tu. Itu bulan. Matahari, bumi matahari 150 juta kilo. Nisbah atas 1 second 300,000 kilo. Masa untuk cahaya matahari sampai ke bumi 8 minit kurang lebih. 8 minit. Sebab itulah setiap hari bila kita menerima pancaran cahaya matahari yang pertama, sebenarnya matahari yang kita tengok tu bukanlah on the spot matahari itu, tapi matahari yang kita tengok pada sinaran matahari yang pertama adalah matahari 8 minit lepas. Matahari dah keluar, cahaya tak sampai lagi, dia dah ada dah. Seminit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, ada dah, tak sampai lagi. 5 minit, minit ke-8 baru sampai. Jadi bila kita tengok tu sampai cahaya yang pertama, sebenarnya matahari ni 8 minit lah duduk sini. Cuma cahaya tu baru sampai minit ke-8. Jauh. Tu matahari, banyak lagi planet, banyak lagi bintang-bintang yang lebih jauh jarak dan perjalanan dia daripada bumi, yang di luar jangkauan kita untuk menilai, untuk menganalisis hal-hal tersebut, kecuali yang dibukakan tabir dan hijab ilmu tersebut oleh Allah kepada kita berdasarkan kepada bantuan alat-alat teknologi yang moden dan tercanggih abad ini. Itu je kita mampu capai. Hak tak mampu, lebih lagi. Jadi bila kita faham hal ini, betul lah Allah sebut, suruh kita ni berfikir tentang makhluk-makhluk ciptaan dia. Jangan duk fikir pasal zat dia. Hak ni pun kita kalah dah, hak ni pun kita rebah dah, hak ni pun kita tak mampu dah. Lebih jauh jangan nak fikir pasal zat dia. Lepas tu siapa yang memandai-mandai 300,000 km per second ni? Siapa nak memandai? Tak ada siapa nak memandai. Cuma bila kita belajar sejarah perlu ingat 1983 di National Convention berpusat di Paris, Perancis, kumpulan saintis telah menyukat kelajuan cahaya yang sebenar, dan skala kelajuan cahaya tersebut diterima secara sebulat suara 1983 di National Convention. Satu saat cahaya boleh bergerak 299,792,458 km per second. 299, 792, 458 inilah dibundarkan menjadi 300,000 km per second. Itu cahaya biasa. Cahaya biasa. Burak berkemungkinan lebih lagi. Jibril, tengok surah Al-Ma'arij ayat yang keempat. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Satu hari bersamaan dengan 50,000 tahun. Jibril duk naik. Satu hari Jibril naik, kalau kita nak buat perjalanan yang sama, nak sampai tempat Jibril mampu capai dalam satu hari, kita perlu ambil masa 50,000 tahun. Dah kita umur 50 pun dah padam, patah lagi hak 50,000 tahun. Bila ini kita dapat, automatik kita kena ganda jumlah cahaya tadi, kena kali 50 lah, baru tengok kodrat sebenar kekuatan Jibril bergerak. Jadi 299 tadi kena kali dengan 50, double 50, maka keputusannya
14.989.624 km per second. 14.989.624.944 dibundarkan jadi 15 juta kilometer per second. Kalau Allah bagi kudrat ni pada kita, terkelip mata satu saat 15 juta kilo, agak-agak tuan duk mana? Agak-agak tuan 15 juta kilo duk mana kita? Sedap-sedap. Tadi dalam masjid apa ni, Haji Kamarudin ni tak ada orang apa ni, 15 juta kilo tak tahu. Tu satu saat, satu hari, boleh bayang dah setakut mana Jibril. Suatu yang di luar dugaan kita. Tapi yang jadi isu yang paling besar, telah dibuat kajian, barang siapa nisbah manusia yang bergerak sama laju dengan cahaya atau lebih daripada cahaya, objek tu akan jadi apa? Siapa-siapa orang ni, kalau dia lari, kalau dia naik apa pun, sama laju dengan cahaya atau lebih, apa akan jadi pada dia? Berkepar, bersepai, pecah, hancur, cedera, galat. Lepas tu Nabi terjaga, tubuh badan Nabi okey. Adakah Nabi balik Isra' dan Mi'raj sengit bahu sebelah? Tak. Adakah Nabi balik Isra' dan Mi'raj habis melecur tubuh badan Nabi, kulit-kulit Nabi? Tidak. Setiap jisim yang bergerak sama dengan kelajuan cahaya akan berubah menjadi tenaga, dan tenaga ni bila kita tukar balik dalam bentuk jisim, dia akan jadi ghalat, kecederaan. Ambil mudah macam ni, kita beli sebiji bantal baru. Bantal tu ada berapa bucu tuan-tuan? 4 bucu. Pegang 2 bucu hak atas, jangan pegang 2 bucu hak bawah. Pegang 2 bucu hak atas, hayung sekuat tenaga. Bukan kelajuan cahaya, kelajuan kita je lah, kelajuan lengan kita je. Bila berhenti, agak-agak ke kabu tu sama macam mula-mula ke dah renyuk ke tepi ke kanan lah. Ke kabu tu okey, elok bantai ni, memang sama juga aku hayun pun. Bila lepas hayun, bucu ke kabu tu menghala ke pokok ni, ke kabu tu lebih pokok ni, hak ni jadi kepek. Tengok, bantai hak sekuat tangan tu pun dah ada ghalat dan kecacatan, apatah lagi kelajuan cahaya. Adakah perlu saya masuk teori twin paradox dengan annihilation? Bukan tempat, bukan masa. Hak ni bukan kita memandai, tapi orang-orang kafir, bahkan di dalamnya saintis-saintis etis yang melakukan dalam laboratorium nuklear mereka untuk membuktikan bahawa Isra' dan Mi'raj yang dilalui Nabi benar-benar terjadi.